Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam je. Abang dari mana? Abang dari sini. Nama abang siapa? Nama saya Muhammad Syed Fikri bin Azizan. Oh, abang di kos mana Saya kos 53. Okey bang. Okey, saya Nabil. Ya. Kos Pak C. Oh, Bekasi. Saya nak interview abang, boleh? Boleh. Ada soalan yang saya nak tanya kat abang. Okey. Yang pertama, soalan je, apa yang abang faham tentang muhkamat dan mutasyabihat? Ayat Muhammad ni jelas saya Muhammad ni tentang ayat-ayat yang beri hukum. Yang mutasyabihat ni jelas saya ayat yang dia berkait dengan sifat Tuhan. Okey, lagi apa abang terang apa lagi pasal ayat muhkamat dan mutasyabihat? Apa ciri-ciri dia yang abang faham? Ayat Muhammad ni saya tak tahu. Tapi yang ayat mutasyabihat ni contohnya kalau kita telah dengar Allah fawqa aydihim. Itu. Assalamualaikum bang. Masalah. Saya nak ada buat tanya soalan sikit lah kat abang. Ya. Saya ni Amsyar dari kos Pak C. Ya. Abang nama siapa? Nama saya Muhammad. Oh, dari kos mana? Kos Maritim. Maritim, okey. Saya nak tanya sikit lah tentang ayat muhkamat dengan mutasyabihat ni. Abang pernah dengar kan? Ceramah-ceramah pasal ayat-ayat ni. Ada kan sikit Ada. tu lah. Sikit tu tak apa. Jadi saya nak tanya tentang ayat mutasyabihat ni. Ayat mutasyabihat ni ada satu ayat tu daripada surah Al-Fat, ayat yang ke-10. Ayat dia yadullah fawqa aydihim. Yang bermaksud tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi apa yang abang faham tentang ayat tersebut? Yadullah fawqa aydihim. Kalau tengok dia punya makna dia, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi takkan Allah ada tangan. Betul juga kan. Yalah, dia macam ayat mutasyabihat ni macam keliru sikit kan. Maknanya kalau kita, itu yang kita faham based on Makna dia sahaja. ya, tersurat je kan. Tersirat je kita tak tahu. Itu kalau kita kena ada ilmu nak mengkaji kan. Jadi tak apa abang. Itu yang abang faham kan. Itu Apa saya saya nak tahu. Jadi abang boleh faham sikit tu tak apa. Terima kasih abang. Okey, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu UPNM. Berdasarkan video interview yang dilihat pada awal video sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa pemahaman terhadap ayat muhkamat dan mutasyabihat ini berada pada tahap yang sederhana oleh para pelajar UPNM. Jadi ada yang memahaminya dengan baik dan ada memahaminya dengan sedang-sedang sahaja. Jadi kami punya kumpulan akan membincangkan apa itu ayat muhkamat dan mutasyabihat dengan lebih jelas dan terperinci. Kami kumpulan 5 dari subjek Ulumul Quran akan membincangkan topik ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jadi saya Amsyar Fahmi bin Latif dari pelajar Keselamatan dan Pertahanan Islam tahun 2. Saya Muhammad Nabil Fikri bin Muhammad Najib dari kos Pertahanan dan Keselamatan Islam. Saya Muhammad Aiman bin Makrodi, nombor metrik 220732. Saya dari kos Pertahanan dan Keselamatan Islam. Nama saya Muhammad Afiq Zakaria, nombor metrik 22000727. Okey, sekarang saya akan menerangkan pengertian ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Okey, perkataan muhkamat berasal daripada perkataan ihkam yang bermaksud kukuh, sempurna dan saksama. Manakala mutasyabih pula berasal daripada perkataan tasyabuh yang membawa maksud kesamaan yang boleh membawa kepada kesamaran antara dua perkara. Kedua-dua perkataan tersebut terkandung di dalam Al-Quran, di mana di dalam surah Hud ayat 1 dan juga surah Az-Zumar ayat 23. Oleh itu, telah menimbulkan pelbagai pendapat dan pandangan daripada para ulama. Demikian pula Ibnu Habib An-Nisaburi berpendapat berdasarkan ayat pertama dan kedua bahawa Al-Quran adalah muhkam dan mutasyabih seluruhnya.
Maksud beliau, bagi Al-Quran muhkam keseluruhannya ialah ayat Al-Quran tiada yang bertentangan dan Al-Quran itu muhkam kesempurnaannya. Bagi maksud Al-Quran mutasyabih pula adalah dari segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dan kebenaran, kebaikan dan mukjizatannya. Antara ciri-ciri ayat muhkamat adalah yang pertama, ayatnya sudah jelas sehingga kan tidak lagi memerlukan penjelasan yang mendalam kerana ayatnya sudah dapat difahami. Yang kedua, ayat-ayatnya hanya ada satu makna dan penafsiran sahaja. Contoh yang diberikan oleh para ulama dalam Al-Quran tentang ayat muhkamat ini adalah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sebagai contoh, halal dan haram, kewajipan, larangan dan janji, ancaman. Antara contoh-contoh ayat muhkamat ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Contoh yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang bermaksud, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antara ciri-ciri ayat mutasyabihat adalah yang pertama, ayat-ayatnya yang kurang jelas dan memerlukan ayat lain untuk menjelaskan dan memahami ayat tersebut. Yang kedua, ayat-ayatnya yang memiliki banyak makna. Contoh ayat mutasyabihat dalam surah Abasah ayat ke-31. Wa fakihatan wa abba, yang bermaksud dan buah-buahan serta rumput-rumput. Lafaz abba ini tidak banyak digunakan di dalam Al-Quran. Ayat selepasnya menjadi penjelasan kalimah abba yang bermaksud untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakanmu. Jadinya lafaz abba ini bermaksud rumput-rumput. Contoh yang kedua dalam surah Al-Fajr ayat ke-10. Yadullah fawqa aydihim, yang bermaksud tangan Allah di atas tangan mereka. Makna ayat ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada sebahagian ulama menakwilkan tangan itu bermaksud kekuasaan. Seterusnya ialah apakah faedah atau hikmah daripada pembelajaran ayat muhkamat dan mutasyabihat. Baiklah, pertama, pembelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat muhkamat dan mutasyabihat ialah sekiranya Al-Quran hanya terdiri daripada ayat muhkamat, maka akan sinarlah atau hilanglah ujian dan amal bagi orang-orang Muslim, terutama bagi mereka yang beriman dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, sekiranya Al-Quran hanya terdiri daripada ayat mutasyabihat, maka akan lenyaplah atau turunlah martabat Al-Quran sebagai petunjuk atau penjelas bagi orang-orang Muslim, terutama bagi mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang terakhir, dengan adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat, umat Islam akan lebih bermotivasi untuk mengkaji dan menggali kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran agar mereka terhindar daripada taklid buta dan perkara-perkara yang sesat dan tidak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, Al-Quran ialah mashaf yang lengkap dan sempurna serta menjadi panduan dan sumber utama bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang bergelar mukmin dan yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dalam topik kali ini, ayat muhkamat dan mutasyabihat, yang dapat kita pelajari ialah pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran. Bahkan bukan dari segi penulisan, malah kita juga dapat mengetahui dengan lebih mendalam wujudnya pelbagai sifat, sikap serta ragam manusia, sama ada dari segi budaya, sosial, adat dan lain-lain. Dengan ini, kita akan lebih bersedia dan dewasa dalam menghadapi kelompok yang pelbagai, sama ada dari segi budaya,
dan kaum. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.